kita beristighfar 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah berikan segala fadilat-fadilat yang sebagaimana yang sebut dalam Al-Quran tadi. Kemudian kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW 100 kali. Kemudian la ilaha illallah. Itulah insya-Allah tuan-tuan buat selepas subuh, antara subuh dengan asar, atau selepas tu antara asar dengan subuh, insya-Allah. Kita mudah-mudahan Allah memberkati kita, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan, yang saya hormati pengurusi majlis dan pengurusi Masjid Tariq bin Ziyad, Fadil Tuan Haji Zulkifli, dan seterusnya kepada timbalan pengurusi Tuan Haji Zainal Abidin, Tuan Imam kita Ustaz Sayuti, dan pegawai masjid, jawatankuasa masjid, Yang Hormat Datuk Ahmad Hairi, Ketua Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Bersama Pahang, juga turut bersama kita, dan seterusnya asatizah, tuan-tuan guru, pimpinan masyarakat di sini, ahli jemaah, seterusnya muslimin-muslimat yang saya muliakan. Saya bersama dengan rombongan daripada Jabatan Mufti, iaitu bersama saya Dr. Muhammad Mizi Azam, Ketua Bahagian Fatwa, dan seterusnya Ustaz Faizul Rahman daripada Bahagian Fatwa, dan Ustaz Effendi, dan beberapa orang lagi lah. Ada juga perempuan, pegawai dari perempuan, Yang Mulia Tengku Afrizan. Pertama saya ucapkan, kami daripada Jabatan Mufti mengucapkan terima kasih di atas kerjasama pihak masjid kerana memberikan laluan untuk kita bersama dalam program Bicara Mufti ni. Bicara Mufti ni serupa je, kalau pergi mana-mana pun apa yang saya sampaikan sebagaimana yang saya nak sampaikan, buku catatan, buku kecil yang ada di depan tuan-tuan. Ada yang tak dapat ni? Ada yang tak dapat? Ramai yang tak dapat lagi. Program Bicara Mufti ini sebenarnya adalah bermula daripada zaman almarhum Mahduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah dulu telah menitahkan supaya Jabat Mufti dan semua
kaki tangannya pergi ke daerah-daerah untuk kita menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan Majlis Agama Islam. Tuanku adalah selaku ketua agama di negeri ini, dan juga institusi agama yang lain seperti Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam yang adalah mempunyai peranan bagi memastikan pentadbiran agama di bawah dua tuanku ni dapat berjalan dengan baiklah. Dan begitu juga Kebawah Duli Yang Maha Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Pahang Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah juga menitahkan supaya kami dan majlis dan semua agensi agama supaya dapat pergi ke daerah-daerah untuk menyampaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam. Dan mungkin bicara mufti ini mungkin kita akan kemas kini kan. Maksudnya pernah Datuk Heri, ketua eksekutif kita, telah mencadangkan supaya kita adakan program seperti ini bersama antara semua agensi agama lah. InsyaAllah satu masa kita akan atur. Saya ingat untuk tidak mengambil masa tuan-tuan puan-puan yang panjang, saya fokuskan perbincangan kita pada malam ini ialah berkaitan dengan sebagaimana buku yang ada di depan tuan-tuan, Zikrullah itu. Bila kita menyebut tentang Zikrullah, zikir ni, iaitu satu perkara yang telah disyarakkan oleh Allah, mana disebut di dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita supaya kita berzikir, mengingat kepada Allah SWT. Kita ambil muka surat 1 dah, saya ingat kita terus je. Muka surat 1 tu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Di dalam ayat ini tuan-tuan, jelas pada kita Allah menyuruh kita supaya kita berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT. Ini firman Allah. Yang inilah yang ramai orang tidak ambil perhatian. Memang kita disuruh zikir, tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak berzikir. Zikir ni kalau kita lihat, kita antara kitab yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu ni, kitab yang masyhur yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah, dah diterjemahkan. Kita lihat kitab ni tu tebal, dan kalau kita baca zikir ni memang tak habis lah satu hari. Dan dengan itu, mana satu kita nak berzikir tu? Itu maksud soalan. Itu yang kawan-kawan ada maklumat yang boleh saya jelaskan kepada tuan-tuan pada malam ini. Mana kalau ayat itu menyebut wasabbihu bukratan wa asila, iaitu zikir ni seolah macam ada satu, kita berzikir pada waktu pagi dan waktu petang. Selain daripada zikir selepas sembahyang. Selepas sembahyang kita diajar oleh imam kita berzikir. Selain daripada itu, zikir-zikir yang sepatutnya kita ada, zikir yang kita boleh amalkan di waktu pagi dan petang. Iaitu pagi itu, iaitu selepas pagi, maksud siang hari ini, selepas subuh hingga asar. Mana antara itu kita ada zikir khusus
yang diajar oleh guru-guru kita. Itu pada zikrullah. Dia kata zikir. Mana kita pergi cari mana-mana ulama muktabar, dia mesti ada zikir. Kalau seorang ulama dia tak ada zikir khusus, mana saya rasa ada sesuatu yang agak pelik lah. Memang di mana-mana pun kita dapati bahawa orang yang mursyid, orang yang faqih ataupun orang yang berilmu pengetahuan, dia tidak lagi untuk dia mengamalkan satu-satu zikir. Amalan satu-satu zikir ni, zikir yang dia dapat daripada guru tu, itu dipanggil tarikat khusus. Itu dipanggil. Macam kita mengamalkan hukum hakam bagaimana kita nak sembahyang, puasa, kita panggil mazhab. Kita takbir semua, kita mengambil mazhab. Macam di Malaysia ni, di Pahang ni mazhab Syafi'i. Tetapi dalam zikir dia tak panggil mazhab, dia panggil tarikat. Mana kalau kita ada satu zikir yang telah diatur, yang telah disusun oleh guru kita, itu tarikat lah. Kalau guru kita nama Ahmad, jadilah tarikat Ahmad. Ahmadi ke Ahmadiyah ke, begitu maksudnya. Mana kita kena ada cara. Kan tidak tuan-tuan? Sebagai contohnya, saya dulu guru saya suruh saya berzikir. Saya tak tahu benda nak saya nak zikir. Sekarang zikir ni banyak sangat. Allahu Akbar kan, Subhanallah kan, La ilaha illallah kan. Mana satu saya nak amalkan waktu pagi dan petang. Mesti ada orang yang mengajar kita. Akhirnya kita mengamalkan tu. Kalau kita nak tambah lain, itu tak apalah. Tapi amalan yang kita telah dapat itu dulu. Lepas tu kita tambah yang lain. Okey? Jelas? Tuan-tuan? Mana bila sebut zikir ni, ada orang trauma. Dia kata benda ni sesat ni. Siapa kata sesat, dia tak faham ayat yang kita baca tadi. Allah menyuruh kita supaya berzikir sebanyak-banyaknya. Siapa suruh zikir? Allah. Dan kalau kita ambil hadis-hadis Rasulullah SAW, banyak. Antaranya, masalul ladzina yaskuru rabbahu wal ladzina la yaskuru rabbahu mislu hayy wal mayt. Diumpamakan orang yang berzikir kepada Tuhannya, orang yang tidak berzikir, perbandingan orang yang berzikir dengan tak berzikir, sepertilah orang hidup dan mati. Ulama mentafsirkan kenapa disebut orang yang tidak berzikir itu mati? Kerana orang yang tidak berzikir dia ghafil. Apa makna ghafil? Dia tidak, lawan pada zikir ghafil, lalai. Orang lalai ini seperti orang yang mati. Itu terjemahan daripada ulama. Orang yang berzikir, orang yang hidup. Mana dengan itu kita hendaklah hidupkan hati kita dengan sentiasa kita berzikir kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran pun ada menyebut dalam surah Al-Fatir ayat ke-22, wa ma yastawil ahya' wal amwat. Tidak sama yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup tak sama. Kemudian kalau kita perhatikan, banyak hadis-hadis yang menyuruh kita berzikir kepada Allah SWT. Kita jangan pandang ringan untuk berzikir. Malam ini kita cerita pasal zikir, bukan berarti kita tinggalkan Al-Quran. Itu saya nak ambil perhatian tuan-tuan. Nanti orang kata kita mengajar zikir, tinggal Quran. Tidak. Quran kita kena baca. Setiap hari sekurang-kurangnya, kalau boleh 1 juzuk tuan-tuan, kita membaca Al-Quran. Ataupun kurang-kurangnya ada 1 jam ke 2 jam ke kita membaca Al-Quran. Kita baca WhatsApp kita, Facebook kita, TikTok kita. Ada orang tu daripada pagi sampai ke malam. Buka Quran pun tak. Jangan kita habiskan masa kita dengan sia-sia begitu. Kerana apa? Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut, laisa yatahassar ahlul jannah ala syai'.
Mana ahli syurga ni dia tidak, bila orang masuk syurga dia tidak rasa menyesal. Illa sa'ah marrat bihim lam yashkurun Allah biha, kecuali dia teringat waktu dia di dunia dulu, masa berlalu tapi dia tak berzikir kepada Allah, dia tak baca Quran, dia tak berzikir, dia rasa Allah menyesal. Ada ulama mengatakan menyesal ni sebelum dia masuk syurga. Apabila orang tu dah masuk syurga, dia tak ada nyesal, dia tak ada sedih, dia tak ada susah, dia tak ada cemburu. Kalau kita masuk syurga, kita ada rasa nyesal, itu bukan syurga. Dia masih susah hati. Orang masuk syurga, dia tidak ada rasa, dia senang sentiasa. Dan ulama kata, waktu dia dihisap, waktu dihisap tu dia teringat, Allah, ruginya aku, kalau tidak makam aku lebih tinggi dari sekarang. Mana jangan sampai kita merasa rugi bila mati besok ada bermula dengan rugi. Allah, ruginya aku tak membaca Quran, ruginya aku tak berzikir kepada Allah, ruginya aku tak bersedekah, ruginya aku tak membuat khidmat baik kepada masyarakat. Kita tengok bahawa azab Allah Subhanahu Wa Taala ini, tuan-tuan, azab ni Allah boleh turun azab, kecuali kalau di situ adanya orang berzikir kepada Allah, insya-Allah azab ataupun bala tu tidak akan turun. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma kana Allah yu'azzibuhum wa anta fihim." Mana waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Allah tidak turunkan azab kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan para sahabat. Wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan juga Allah tidak akan menghukum, mendatangkan musibah kepada sesuatu tempat, kampung ke mana ke, sekutuan, melainkan di situ ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita zikir macam kita zikir selepas sembahyang tu, ramai-ramai ini adalah di antara perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT. Dan juga selepas itu, ada juga orang berzikir pagi dan petang. Mudah-mudahan kita akan selamat. Itu maknanya. Mana kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah SAW, banyak sangat menyuruh kita berzikir kepada Allah SWT. Antaranya hadis yang menceritakan bahawa sesuatu yang paling selamat, tidak ada benda yang paling menyelamatkan kita melainkan kita, sebagaimana dalam hadis menyebut, ma amila adamiyun amalan anjalahu min azabillah min zikrillah. Mana Rasulullah bersabda daripada hadis Muaz bin Jabal menceritakan, tidak ada amalan anak Adam ini yang lebih selamat daripada azab Allah melainkan berzikir kepada Allah SWT. Kita, tuan-tuan, kita tengok kadang-kadang orang kita kesian, dia kalau dia sakit di hospital tu, dia dah lah tak semayang. Orang yang keluarga ni yang duduk situ tak ingatkan dia untuk semayang, kemudian membaca Quran pun tidak, berzikir pun tidak. Sekurang-kurangnya yang paling mudah dia boleh berzikir, tapi oleh kerana dia tidak diajar untuk berzikir, dia tak tahu benda yang dia nak zikir. Okey, itu satu perkara. Kita tengok, nak cepat, muka surat 2 tu, kita terus muka surat 2 tu. Apakah zikir? Tadi kita tahu bahawa Allah suruh kita berzikir. Kalau ada orang kata tak usah berzikir, jangan. Dia bercanggah dengan Al-Quran. Jangan baik-baik sikit. Jangan baik-baik sikit. Jangan jadi kita melanggar, artinya membuat sesuatu yang bercanggah. Bercanggah dengan Al-Quran ini boleh jadi syirik kepada Allah SWT dengan main. Mana apa dia zikir? InsyaAllah lepas ni kita ada cara untuk kita berzikir. Antaranya kita lihat dalam ayat muka surat 2 tu, iaitu surah Nuh ayat ke-10 dengan 12. Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara." Apa maksudnya?
Fakultu, apa maknanya? Sehingga aku berkata. Siapa aku tu? Iaitu Nabi Nuh AS. Fakultu, Nabi Nuh berkata kepada mereka, berkata pada kaumnya. Iaitu masuk di sini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruh Nabi Nuh daripada Nabi Nuh dulu, tuan-tuan. Allah suruh Nabi Nuh, Rasul, antaranya Rasul, iaitu Nabi Nuh memberitahu kaum dia supaya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, bukan zikir yang baru-baru. Sejak daripada zaman Nabi Nuh AS, Allah suruh. Allah suruh kata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sehingga aku, Nabi Nuh berkata kepada mereka, pohonlah ampun kepada Tuhanmu. Iaitu di antara zikir yang kita jangan tinggal, iaitu mohon ampun, iaitu astaghfirullah. Itu yang hari ini kita nak bawa, itunya antaranya. Astaghfirullah, iaitu aku mohon ampun, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, itu aku mohon ampun. Itu makna astaghfirullah. Ini astaghfirullah ni jangan kita tinggal. Di antara zikir yang kita perlu perbanyakkan astaghfirullah, astaghfirullah, supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Kalau kita mati dalam keadaan kita berzikir, yang antaranya istighfar, insya-Allah syurga lah kita. Tengok tuan-tuan, Nabi Nuh menyuruh, iaitu Allah menyuruh tahu Nabi Nuh supaya Nabi Nuh beritahu pada kaumnya supaya berzikir. Di antara zikirnya istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, perbanyakkan astaghfirullah. Itu zikir yang mana kita jangan tinggal. Yursilis sama alaikum midrara. Maksudnya apabila orang berzikir astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah begitu, maka Allah akan turun hujan dengan selebat-lebat ni. Maksudnya kalau di padang pasir memerlukan hujan yang lebat untuk menyuburkan tanah yang kontang itu. Wa yumditkum bi amwalin wa banin wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara. Apabila orang beristighfar astaghfirullah, 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 menunjukkan kawasan itu insya-Allah makmur. Kemudian dia juga akan diberikan oleh Allah. Sekiranya kamu berbuat demikian, iaitu berbuat astaghfirullah, astaghfirullah, Allah akan hantar kamu hujan mencurah-curah kepada kamu, dan iaitu Allah akan memberi kepada kamu banyaknya harta kekayaan. Dan kemudian serta anak penak, dan dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman, serta mengadakan bagi sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ceritanya gini, iaitu ada orang di zaman Hasan al-Basri. Hasan Basri ini iaitu orang yang tak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sempat berjumpa dengan para sahabat. Dia waktu kecil tu isteri Rasulullah bernama Ummu Salamah dukung dia, bawa dia ni kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia beritahu Sayyidina Umar, tolong doakan budak ini. Sayyidina Umar doa, antara doanya, Allahumma faqihhu fid din wa habbib ilaihi an-nas ajma'in. Ya Allah, berikan pahaman agama kepada anak ni dan orang ramai suka pada dia. Itu di antara doa. Kalau kita nak doakan anak cucu kita, siapa kita antaranya kita mendoakan anak tu jadi anak yang soleh dan dia faham tentang agama dan orang ramai suka pada dia. Dia ni apabila sudah besar, dah dewasa, memang menjadi orang yang alim dan jadi rujukan orang. Adalah orang tu dia miskin sangat. Dia jumpa dengan Hasan Basri, aku ni miskin sangat, bagaimana aku nak keluar daripada kemiskinan ini? Hasan Basri kata, istighfar banyak, astaghfirullah, 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 sebanyak-banyaknya. Kemudian ada orang kata, aku dah kahwin lama tapi tak dapat anak. Caranya macam mana? Istighfar, astaghfirullah, 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 banyak. Kemudian dia kata, aku ni ada kebun, ada orang lain pula. Dia kata, aku ada kebun tapi kebun aku tak menjadi. Ataupun ada orang ada perusahaan ke, tapi perusahaan dia tak menjadi. Apa kata Hasan Basri? Istighfar banyak, astaghfirullah, astaghfirullah. Cuma itu je. Orang kata, apa ni? Tak ada benda lain ke? Bukan aku kata. Buka surah Nuh ayat ke-10 dengan 12. Allah sendiri beritahu, insya-Allah, tuan-tuan. Ini Allah tak mungkin janji. Apabila kalaulah kita katalah zaman kita tak dapat harta benda, insya-Allah di zaman anak-anak kita, insya-Allah. Dan mudah-mudahan sungai Pahang akan mengalir air tidak akan surut, insya-Allah. Tidak kering, insya-Allah.
Mana lepas tu kita pergi ke kampung-kampung sekarang untuk mengajar orang supaya antara zikir yang kita suruh, sebagaimana sejak daripada Nabi Nuh dulu menyuruh kaumnya berzikir, antara zikirnya astaghfirullah. Jangan kita tinggalkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Fadilatnya besar sangat. Jelas ya. Kemudian kita tengok muka surat 3 tu Rasulullah SAW sendiri bersabda, ya ayuhan nas istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin mi'ata marrah aw aksar min mi'ati marrah. Rasulullah SAW sendiri bersabda, wahai sekalian manusia, pohonlah istighfar. Muka surat 3 dia, iaitu pohonlah istighfarlah. Rasulullah sendiri suruh. Tuan-tuan, saya datang ni bukan pandai-pandai saya, tuan-tuan. Sesuatu yang orang tak ambil perhatian tentang tu, sebab tu saya bawa. Ada orang nak cerita pasal ngajak pasal zikir-zikir ni, tak ada. Tak ramai, kecuali tempat khusus saja. Dengan itu kita bawa supaya orang faham tentang zikir, supaya orang tak mencemuhkan orang yang berzikir kepada Allah SWT. Sehingga dalam hadis Rasulullah menyebut, antamun wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Engkau mati dalam keadaan lidah engkau sentiasa berzikir kepada Allah. Ini siapa suruh? Allah suruh, Rasul suruh. Antaranya astaghfirullah. Bila kita astaghfirullah, mohon ampun, bila dosa kita tak ada, syukurlah kita mati. Itu benda. Doktor, tengok Rasulullah kata, wahai manusia, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu dan bertaubat padanya. Sesungguhnya aku ni, astaghfirullah, aku menyebut astaghfirullah wa atubu ilaih dan bertaubat padanya 100 kali dan lebih pada itu. Rasulullah yang tak ada dosa tau, beristighfar astaghfirullah 100 kali dalam sehari. Kita tanya diri kita, adakah kita hari ini beristighfar 100 kali? Tak payah jawab, tak apa. Soalan yang tak perlu jawab, tapi sendiri-sendiri faham. Lepas ini insya-Allah kita istighfar. Kerana Rasulullah beristighfar. Kalau kita tak nak juga, tak tahulah jenis apa. Wallahualam, kita berdoa kepada Allah supaya terbuka hatinya lah. Kemudian dengan itu, saya dulu disuruh oleh guru saya, kata, saya tanya dia macam mana saya nak berzikir. Istighfar, dia kata. Tapi saya tak buat juga sebab dia tak ajar saya. Apabila dia ajar saya ikut dia, barulah saya buat sehingga sekarang. Dah puluh tahun dah. Saya tak tinggal. Pagi sekali dan petang sekali. Astaghfirullah. Dia tak payah panjang-panjang. Sebab kita nak buat sepanjang hidup kita. Astaghfirullah dah cukup dah. Tuan-tuan, boleh tak ikut saya hari ni? Itu tujuannya. Yang kata sesat pula ya. Ada orang saya ajar ni, dia kata mufti tu sesat tak? Sesat. Kita ajar dia suruh asyafak, dia kata sesat. Itu sebenarnya siapa yang sesat? Dia sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW, menolak, suruh orang menjual dengan beristighfar kepada Allah. Kita biasanya, guru saya beritahu, kalau kita nak istighfar, kita nak baca Quran ke, berzikir kita sedekahkan Quran kita, sedekahkan zikir kita kepada Rasulullah SAW, kepada anak isterinya, kepada zuriatnya, kepada sahabat, kepada ibu bapa kita, kepada guru kita, muslimin muslimat. Kemudian kita baca Fatihah. Boleh ikut saya? Kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh ikut saya? Sama-sama insya-Allah. Kuat-kuat tak apa. Kalau bila di rumah tak payah kuat-kuat. Tapi di masjid ni kita kuat supaya tak ngantuk. Ikut dia. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah,
Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 100 kali tuan-tuan. Tak sampai seminit. Rasulullah beristighfar macam ni. Rasulullah ajar kita astaghfirullah, bukan lain. Antara ini astaghfirullah, astaghfirullah. Dan sejak Nabi Nuh dulu suruh macam ni lah. Astaghfirullah. Lepas tu Rasulullah mengajar selepas semayang istighfar 3 kali. Sahabat menyuruh macam mana istighfar, Rasulullah menyebut astaghfirullah. Mana ini selain daripada selepas semayang zikir itu yang kita buat 3 kali tu, kita buat pagi, iaitu selepas subuh, antara subuh dengan asar. Buatlah di mana saja. Kalau boleh lepas subuh tu lagi bagus. Lepas tu petang bila selepas asar hingga subuh pula. Tadi selepas subuh hingga asar kita buat astaghfirullah sampai 100 kali. Kemudian lepas asar sehingga subuh buat 100 kali. Kita ikut siapa? Ikut mufti Pahang. Tak, bukan mufti Pahang yang sampai je. Kita menyampaikan saja. Jelas tuan-tuan? Mudah-mudahan apa yang kita sebut ni dapat manfaat insya-Allah, mendapat keridaan daripada Allah SWT. Yang kedua, dia ada 3 je saya nak sebut ni. Mungkin kita tak ambil masa yang panjang. Berselawat kepada Rasulullah SAW. Berselawat ni tuan-tuan, kita tengok dalam muka surat 6. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata marrah qala Allahu lahu mi'ata hajah. 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahu. Apa maknanya? Barang siapa berselawat ke atasku 100 kali sehari, Allah akan sempurnakan baginya 100 hajat. 70 besok dia akan diberi sempurnakan di akhirat dan 30 di dunia. Ini hadis Ibnu Hajar, daripada Jabir bin Ibnu Hajar, dan salah satu daripada hufaz yang terkenal di kalangan ahli hadis. Itu antaranya berselawat. Selawat ni tuan-tuan banyak fadilatnya. Kita selawat menunjukkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, dia perbanyakkan selawat. Orang yang berselawat ni tuan-tuan, ada malaikat yang dijadikan oleh Allah memberitahu orang yang berselawat. Antaranya, dan sebagaimana dalam hadis menyebut, apabila kita berselawat, nama orang tu nama Ahmad bin Ali misalnya, malaikat akan beritahu Rasulullah, wahai Rasulullah, sekarang ni Ahmad bin Ali, dia sebut nama orang tu, sebut nama bapaknya sendiri. Berselawat kepada engkau Rasulullah. Kalau kita berselawat 100 kali, Rasulullah ingat nama kita, disebut nama kita oleh para malaikat ini, iaitu 100 kali, pagi dan petang. Mana kita selawat ni tuan-tuan? Selawat ni apa saja? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina pun boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub misalnya, yang dibaca kebanyakan imam. Boleh. Apa saja selawat pun boleh. Kemudian selawat ni, antaranya kita tengok muka surat 7 tu, dia juga menghapuskan dosa kita. Tadi istighfar menghapuskan dosa kita dan kita berdapat banyak fadilat-fadilatnya. Yang kedua, iaitu kita berselawat. Selawat ini Allah berikan hajat apa saja. Kita mohon kepada Allah, insya-Allah. Ini bukan cerita dongeng ni tuan-tuan. Ini agama. Bila kita ada majlis ilmu, majlis ilmu mendedahkan kita kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu yang kita nak ikut. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antaranya alayya wahidah sallallahu alaihi asyara salawat wa hatta anhu asyara khati'at wa rafa'a lahu asyara darajat. Siapa berselawat pada aku sekali, mana Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, dan gugurlah daripadanya 10 dosa dan kesalahan, dan diangkat 10 darajat. Iaitu kalau kita berselawat 100 kali, kita insya-Allah dihapuskan dosa kita 100, kemudian 100 dosa kita diangkat darjat kita. Itu di antaranya.
mana selawat ni besar, banyak sangat cerita-cerita orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sofwan Al-Sauri, benda yang saya cakap ni serupa je. Kalau tuan-tuan pergi ke mana-mana, saya akan terangkan lebih kurang gini sebab nak menjimatkan masa, saya tak ambil hadis lain. Sofwan bin Sauri ni seorang ulama yang zuhud, yang sunni, yang terkenal, tuan-tuan. Waktu dia mengerjakan haji, waktu dia tawaf tu ni, waktu tawaf biasanya orang tawaf pertama ni dia ada doa dia kan. Doa kedua ada doa ni. Tapi waktu dia tawaf tu, dekat dengan dia tu ada seorang pemuda. Dia dengar pemuda ni dia tak baca doa. Doa yang khusus yang kita biasa kita tawaf umrah ke sebuah haji tu. Dia berselawat daripada Rasulullah SAW. Selawat. Kemudian dia beritahulah, kenapa awak berselawat? Awak tak baca ke doa yang telah masyhur, doa yang disebut, yang diajar pada keliling pertama, keliling kedua, ketiga tu. Kemudian kenapa awak berselawat? Dia kata begini. Dia beritahu pada Sofyan Al-Sauri ni. Saya ni datang bersama dengan ayah saya mengerjakan haji. Tetapi ayah saya meninggal sebelum dia dapat mengerjakan haji. Waktu dia meninggal tu, dia meninggal di pangkuan saya. Ayah saya bila meninggal saja, mukanya yang cerah tu bertukar menjadi hitam. Dia kata, saya sedih sangat tengok ayah saya begini bertukar. Macam mana boleh terjadi kepada ayah saya ni? Dia kata begitu. Kemudian dalam sedih dia tu, dia tertidur. Di dalam tidur ni datang ada orang yang bermuka yang bercahaya, yang bersih, berpakaian bersih, cantik, datang dan menyapu muka ayah dia tu. Ayah dia tu daripada gelap tu bertukar semula menjadi cerah. Kemudian dia tanya, awak siapa? Akulah Rasulullah SAW, dia kata. Kemudian, kenapa ayah aku begini? Dia kata, ayah engkau ni banyak melakukan dosa, tapi dia sentiasa berselawat kepada aku. Mana Rasulullah datang, waktu meninggal dia tu datang, memberi syafaat kepada dia. Itu maksud menunjuk begitu. Mana bila dicelik, dia jaga daripada tidur, dia tengok rupa ayah dia dah bertukar menjadi cerah semula. Itu di antara kelebihan. Ini cerita di dalam kitab tasawuf. Kalau tuan-tuan buka kisah Sofyan Al-Sauri, memang kitab ni, kisah ni masyhur di seluruh dunia. Memang menunjukkan bahawa kisah ni kisah sebenar yang berlaku. Iaitu kita lihat orang yang banyak melakukan dosa tetapi dia sentiasa berselawat pada Rasulullah SAW, terhapus dosanya. Itu gambarannya. Mana itulah di antara perkara, di antara zikir. Kalau kita berzikir, kita jangan tinggal satu istighfar, satu lagi berselawat kepada Rasulullah SAW. Kita berselawat ke kepada Rasulullah 100 kali dalam satu hari. Selepas ini kita istighfar 100 kali dan berselawat kepada Rasulullah SAW 100 kali. Iaitu orang yang utama pada aku besok di hari akhirat, orang yang memperbanyakkan berselawat kepada aku. Kalau kita tak nak benda ni, saya tak tahulah. Ini asas agama, tuan-tuan. Ini yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan sekalian. Maknanya terpulanglah. Itu hidayah daripada Allah SWT. Guru saya mengajar saya sejak 20-30 tahun yang lalu, saya buat sehingga sekarang. Iaitu saya selepas subuh istighfar 100 kali, selawat 100 kali, dan satu lagi la ilaha illallah 100 kali. 100 kali ini orang yang baca la ilaha illallah, mati dia akhir kalimah la ilaha illallah, syurgalah dia. Ini asas zikir yang kita jangan tinggal. Istighfar, selawat 100 kali, dan la ilaha illallah 100 kali. Ini saja. Kemudian kalau kita nak tambah, itu terpulang. Tapi kita buat 100 lah. 100 pagi, 100 sebelum petang 100. Lepas tu nak tambah yang lain, terpulang. Tuan-tuan boleh ambil yang lain. Mana kita telah ada satu cara untuk kita berzikir kepada Allah. Sebagaimana yang saya ni terima daripada guru saya, yang merujuk kepada apa yang kita buat ni, merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Bukan pandai-pandai dia reka-reka, tuan-tuan. Yang kita bawa ni Al-Quran dan hadis menyuruh begitu. Tinggal lagi guru saya ni, dia
dia dia mengajar saya selawat Fatih. Selawat Fatih ni muka surat 11 tuan-tuan. Terjemahannya muka surat 12. Iaitu maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa iqdaril azim. Itu yang diajar. Dan selawat Fatih ni apa tuan? Selawat Fatih ni adalah selawat daripada Sayyidina Ali. Ini tuan-tuan boleh tengok dalam kitab hadis yang menyebut bahawa Sayyidina Ali telah berselawat kepada Rasulullah panjang. Di antara isi kandungan selawat Sayyidina Ali itu ada menyebut Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Mana kita bawa ni bukan saja-saja tuan-tuan. Bukan selawat yang tidak ada asas. Ada asas. Yang mana selawat ini daripada Sayyidina Ali karamallahu wajh. Mana tuan-tuan kalau pergi ke Morocco sekarang ni, Maghribi, sultan dia, raja dia, kalau nak tutup satu majlis, dia baca selawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih, maknanya ya Allah rahmatilah junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatih ni pembuka, ni muka surat 12 ni terjemahannya. Pembuka apa yang tertutup. Selama ni tertutup, mana Rasulullah yang menyampaikan semula risalah Allah SWT, dan dia penyudah, penamat, penutup bagi yang terdahulu, iaitu Al-Khatimi lima sabaq. Khatimi lima sabaq, itu maknanya. Dan dia Rasulullah memperjuangkan kebenaran dengan kebenaran serta petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan rahmatilah ke atas keluarga dan para sahabat baginda bersesuaian dengan darjat dan kedudukan yang tinggi lagi agung. Itu maksud selawat Al-Fatih. Mana kita berselawat kepada Rasulullah, memuji Rasulullah yang pembuka, selama ini dah tertutup daripada Nabi-Nabi yang lain, datang Rasulullah pengakhir, Rasul yang terakhir membuka semula risalah Allah SWT. Itu maksudnya. Kemudian kita membaca selawat tahlil la ilaha illallah 100 kali. Itu saja. Istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Kalau saya tinggalkan gitu, mungkin tuan-tuan tak buat selawat. Mana kita selawat, insya-Allah, alhamdulillah, hari ini kita dah istighfar 100 kali, selawat dan la ilallah. Boleh tak kalau kita sekali kita bersama untuk kita berselawat Fatih ni, boleh tak? Boleh? Boleh. Kita buat 100. Adakah kita selama ni buat 100 kali? Lepas tu kalau nak selawat lain, terpulang. Oleh kerana guru saya ngajar ni, kita ikutlah. Lepas tu kita selawat lain selepas tu. Lepas tu la ilaha illallah. Bila penutup, kita akan tutup dengan muka surat 12 tu. Innallahu malaikatahu yusallu. Selepas kita selawat 100 kali, kemudian la ilallah, kita akhir dengan menutup innallahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita berselawat, kita masuk waktu masuk waktu kita azan. Lepas tu kita selawat, lepas tu kita baca la ilallah, lepas tu selesailah kita. Okey. Ini yang dibuat. Lepas tu saya ikut tu sebab guru saya beri kepada saya, dan saya juga mengikut apa yang dibuat oleh guru saya, dan akhirnya saya sampai kepada orang supaya sama-samalah kita mengamalkan. Okey, dengar azan lah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wah. والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah. Saya rasa oleh kerana selawat dia panjang sikit, dia mengambil masa, tak apa ya. Kita 10 minit ke 15 minit. Itu kita rasa penat. Penat itu seolah dia bersihkan dosa-dosa kita, insyaAllah. Kita ikut dia punya tune ni, kena ikut saya. Dia baru sama cara ni. Dan insyaAllah kita rasa tidak jemu lah dengan ada tune. Dia ada tune dia, cara berselawat ni, surat Fatih ni. Mana tuan-tuan ikut saya, lepas habis 100 tu, kita terus kepada la ilallah 100, lepas tu kita berdoa, habis, selesai. Saya rasa pukul 9 ni boleh, tunggu sampai pukul 9, selesai. InsyaAllah. Tuan-tuan, baca kuat-kuat sikit lah, supaya kita ada semangat sikit nak berzikir tu. Ya? Ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا. Kita tutup dengan muka surat 12 ya. Muka surat 12 tu kita tutup. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan baca doa sendiri-sendiri. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia mustajabkan doa kita. Apa saja mohonlah. Insyaallah bismillah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya ijazah pada tuan-tuan. Saya terima kejap. Saya ijazah kepada tuan-tuan. Yang ni apa yang saya terangkan kepada tuan-tuan ni adalah sebagaimana yang disebut dalam hadis Rasulullah SAW. Kita beristighfar 100 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita dan Allah berikan segala fadilat-fadilat yang sebagaimana yang sebut dalam Al-Quran tadi. Kemudian kita berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW 100 kali. Kemudian la ilaha illallah. Itulah insya-Allah tuan-tuan buat selepas subuh, antara subuh dengan asar, atau selepas tu antara asar dengan subuh. Insya-Allah kita mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. Itu satu perkara. Dan satu lagi sikit saja saya nak sebut bahawa tentang masalah solat berjemaah ni. Mana kita lihat kita tak berpuas-hati dengan masjid kita. Sekurang-kurangnya kita nak jadikan masjid kita subuh seperti Jumaat insya-Allah. Setiap orang ambil perhatian. Setiap orang ajak anak-anak dia, ajak siapa yang ada di rumah dia supaya datang berjemaah. Kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebut man sarrahu, saya nak sebut hadis ni ya, untuk pengakhirnya. Man sarrahu, apa makna man sarrahu? Siapa yang yufrihu au yuhibbu, mana siapa yang suka, siapa yang gembira, an yalqallahu ghadan musliman, untuk bertemu dengan Allah sebagai hamba yang sempurna Islamnya, fal yuhafiz ala haula'i salawat aisu yunadi bihinna, maka hendaklah dia jaga solat di atas sembahyang 5 waktu tu, yang mana dia solat di masjid, yang di mana dia solat di tempat yang diazankan. Itu maksudnya. Mana hendaklah kita jaga. Dalam hadis Rasulullah menyebut siapa yang nak bergembira, gembira atau suka berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita muslim yang kamil, yang sempurna Islam kita, naklah kita jaga sembahyang 5 waktu secara berjemaah di masjid. Itu maksudnya. Fal yuhafiz ala salawatil fara'il khamsah fi waqtiha fil masjid. Dia menjaga waktu sembahyang di masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda. Mana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada nabi kamu dengan sunnah yang diberikan petunjuk.
Di antara sunnah yang diberikan petunjuk ialah solat berjemaah ini. Mana sunnah yang dapat petunjuk ni, apabila kita solat, tuqul usul ila hidayah, maka Allah akan berikan hidayah pada kita. Allah akan tunjukkan kita jalan-jalan untuk kita mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Walau sallaitum, jika kamu semayang, jika kamu walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadza mutakhallif fi baiti, sekiranya kamu salat semayang 5 waktu itu di rumah kamu, kama yusalli, sedangkan Rasulullah semayang di masjid, hadza mutakhallif, ini bertentangan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Hadza mutakhallif bi baiti la taraktum sunnatan nabiyikum, dengan itu kamu telah meninggalkan sunnah nabi kamu. Walau taraktum sunnat nabiyikum la dalaltum, jika kamu tinggalkan sunnah ini, bahawa kamu akan jadi sesat. Ini adalah satu amaran yang keras supaya kita tidak meninggalkan solat berjemaah. Walaupun dia fardu kifayah, tapi kita jangan tinggal, kerana Rasulullah SAW tidak solat 5 waktu melainkan berjemaah, tuan-tuan. Kenapa kita tak nak berjemaah? Sedangkan berjemaah itu dapat menyelamatkan kita di padang mahsyar nanti. Padang mahsyar itu besok akan itu tempat yang paling dahsyat di azabnya. Maka untuk menyelamatkan kita supaya kita jangan berada di padang mahsyar begitu lama, maka cara untuk menyelamatkan diri kita, iaitu sebagaimana dalam hadis Rasulullah menyebut rajulun qalbu ma'allakum bil masajid, iaitu hati orang yang berpaut ke masjid. Itu maksudnya orang yang selamat di padang mahsyar nanti ialah orang yang sembahyang subuh, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak sepanjang hidupnya di masjid. Mana kalau tuan-tuan amalkan, insya-Allah kita selamat, dan juga kita ajaklah anak-anak kita supaya datang berjemaah, dan kita harapkan keseluruhan insya-Allah di kawasan Sungai Suai ini, mudah-mudahan semuanya akan dapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah ini, kita sebagaimana Rasulullah menyebut, akan mendapat fi zimmatillah, dapat pemeliharaan dari Allah. Kita datang, jangan datang seorang, ajak anak-anak kita, isteri kita, siapa saja, supaya kita juga selamat, kita juga mendapat pertolongan, pemeliharaan daripada Allah, dan anak-anak kita juga mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah di antaranya, dan dalam hadis ini menyebut, iaitu orang yang wama min rajulin yatahhar wa yusin tahur summa ya'madu ila masjidin min hadil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khutbah yahtuha hasanah wa yarfa'uhu biha darajah wa yahuttu anhu biha sayyi'ah. Mana orang yang mengambil air sembahyang dengan ambil sembahyang yang sempurna, kemudian dia datang ke masjid, melainkan semuanya ditulis oleh Allah, setiap langkah itu diberikan kebaikan dan dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya. Itu di antara kelebihannya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha illa manafiqu ma'lumun nifaq. Di zaman Rasulullah SAW, para sahabat semua datang ke masjid, melainkan orang yang tak datang dia adalah orang munafik, benar-benar munafik. Walaqad kana rajulun yu'ta biha yuhaddi baina rajulain hatta yuqalu fi saf. Makna sahabat-sahabat Rasulullah, kalau dia tak mampu pun, dia kalau boleh pergi, dia suruh orang pimpin dia pergi sehingga dia boleh masuk dalam saf sembahyang. Itulah kita tengok bagaimana kekuatan umat Islam itu menyebabkan Islam bersebar sehingga ke negeri China dan sehingga ke seluruh alam ni, kerana kekuatan bermula dengan datang berjemaah ni. Berjemaah ni tuan-tuan, sikit lagi saya nak beritahu, sebagaimana di dalam hadis dalam Al-Quran, dalam surah Taubah ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakuna minal muhtadin. Hanya senya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ini ialah orang yang beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang yang tak datang ke masjid memang tak sempurna iman, dan dia seolah tak percaya
mana orang yang datang ke masjid dia akan selamat. Hari akhirat itu ceritakan bagaimana keadaan kita di akhirat. Dalam hadis Rasulullah memberitahu orang yang datang berjemaah ni dia dapat perlindungan Allah. Dia dapat selamat di padang mahsyar. Mana kalau orang yang betul-betul beriman, dia percaya pada hari akhirat ni, dia datang. Di mana seboleh-bolehnya begitulah. Seboleh-bolehnya begitu. Dan orang ini aqamus solata wa ataz zakat. Dia datang ke masjid dan juga orang yang memberi zakat. Bukan sekadar datang masjid saja, dia juga orang yang ada kekuatan membantu orang. Walam yakhsha illallah, dan orang yang begini jangan takut melainkan pada Allah. Fa'asa ulaika in yakuna minal muhtadin, dan kita mengharapkan orang-orang yang sini termasuk golongan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang akan mendapat petunjuk Allah iaitu orang yang dia asuh, dia sentiasa dirinya berjemaah di masjid. Itulah yang dibuat, diasuh oleh Rasulullah kepada para sahabat. Kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat lain, kerana mereka jadi manusia yang hebat, tuan-tuan. Bermula daripada masjid. Mana kita lihat mungkin perkara yang besar yang kita ambil perhatian, iaitu Rasulullah ni sebagai Rasul dan dia sebagai pemimpin. Mana orang yang nak jadi pemimpin nak ikut Rasulullah. Antaranya Rasulullah nak memimpin, dia kata dalam kepimpinan yang berjaya adalah kepimpinan yang mana menyebarkan Islam. Mana Rasulullah daripada Mekah, Madinah yang asalnya orang ramai yang syirik, yang kufur kepada Allah, bertukar menjadi orang yang beriman. Itu KPI. Seolah itulah matlamat besar sebagai orang yang nak memimpin. Orang sekarang ni sibuk dengan pilihan raya, tapi alhamdulillah kita dah selesai. Di negeri-negeri lain yang non-negeri itu sibuk. Kita ingatkan pada siapa pemimpin, orang yang nak memimpin ni, pertama bukan sahaja dia nak bangunkan negara, nak beri makan orang, dia antara yang besar yang nak mengislamkan. Mana kita lihat orang-orang kafir sekarang yang ada di Malaysia ni, dia berani untuk mempertikaikan Islam. Dan sebab apa? Kita tak ceritakan tentang kehebatan Islam, kebesaran Islam. Akhirnya mereka bersuara. Lepas ini kita mengharapkan pimpinan-pimpinan yang ada ni, sama ada Perdana Menteri ke, menteri-menteri ke, tugas besar antaranya selain daripada ekonomi dan sebagainya, mesti kita utamakan tentang untuk mengislamkan orang yang bukan Islam. Itu insya-Allah. Sebab kita tengok orang kafir ni, tuan-tuan, di waktu pemilihan raya 14 dulu, dia nak tukarkan negara kita sebuah negara Islam kepada bukan Islam. Kita duk tak kisah dia. Lepas tu cara bagaimana umat Islam tu jadi baik, tidak menjadi macam apa orang kafir kata nak ajak kami untuk Islam, tapi orang Islam ni kaki dadahnya gitu, mana teruk sangat, macam mana. Tapi itulah cara Rasulullah bagi membaiki umat Islam ni supaya dia baik, bermula dengan masjid. Orang yang bukan Islam kita ajak mereka ke Islam, dan orang yang Islam kita pulihkan mereka dengan datang berjemaah. Jemaah itu sebenarnya membantu untuk melahirkan umat yang terbaik. Itulah di antara usaha dakwah kita. Itulah yang kita nak beritahu kepada pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana yang kita nak luar-luarkan sekarang ni, kita mempertahankan tanah air kita sebagai sebuah negara Islam. Kita membantu umat Islam. Ukhuwah Islamiah tu, kita membantu mereka. Dan kekuatan ekonomi insya-Allah apabila kita ada ni hubungan baik antara satu dengan lain. Maka kita ingat satu lagi, saya nak mengingatkan bahawa Rasulullah pernah mengingatkan kepada sahabat Rasulullah bernama Anas bin Malik. Dia kata kepada Anas, wahai Anas, mana hendaklah in qadarta an tusbiha wa tusbiha laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'alu. Wahai Anas, jika kau boleh pagi atau petang, tidak ada dalam hati engkau perasaan nak benci dengan orang, nak sakit hati dengan orang, maka buatlah, kata Rasulullah. Mana kita lihat di sini perkara besar yang kita ambil perhatian, iaitu kita berjemaah, kita tolong orang, kita membaca Quran, kita ada zikir kita bersedekah. Kemudian kita menguatkan hubungan silaturahim dengan apa? Kita kalau kita nampak sahabat-sahabat yang ada di masjid ni,
Kita jangan ada perasaan nak benci dengan dia kan, nak sakit hati dengan dia. Jangan. Kerana Rasulullah kata, wazalika min sunnati, kerana itu adalah sunnah aku. Waman ahabba sunnati faqad ahabbani. Siapa yang suka pada sunnah aku, berarti dia suka pada aku. Wa kana ma'i fil jannah, maka bersama aku besok di dalam syurga. Itu di antara asas dan tuan-tuan. Kita sekarang kita tengok orang berkelahi, berfitnah antara satu dengan lain. Ini bukan cara Islam. Islam yang dibina untuk kita membina sebuah negara sebagaimana Rasulullah. Satukan orang. Ini belum kita nak bina, belum wujud negara, kita dah berkelahi dulu. Mana boleh begitu? Mana itu bercanggah dengan Islam. Kemudian dah jadi pemimpin besok, ingat, kita nak Islamkan orang yang bukan Islam yang ada di Malaysia ni dan di seluruh dunia ni. Itu matlamat yang sebenar, tuan-tuan. Kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi, umat Islam ni kalau mereka berjemaah, kalau pemimpin kita berjemaah, dia tidak akan takut melainkan kepada Allah. Kita tengok ke bawah duli tuanku, agung kita, sembahyang subuh. Kemudian kita tengok sebab tu dia ada kekuatan, dia berani. Tulisan jawi, siapa yang menaikkan tulisan jawi? Tuanku Sultan, dia tak takut apa. Itulah kesan daripada kita berjemaah. Pemimpin-pemimpin kita takut. Kalau dia berjemaah, insya-Allah dia akan berani. Perjuangan kita jangan lupa. Itulah kita nak ingatkan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini jadi sebenarnya mereka takut ni, takut sangat itu nak buat ni sebab dia tak berjemaah. Kalaulah Perdana Menteri kita, menteri-menteri ni bawah ni semua ada ketua-ketua jawatan, jadi baik Malaysia ni, insya-Allah. InsyaAllah itulah antaranya kita nak berkuatkan iman kita, berjemaah, baca Quran, berzikir, bersedekah, membantu orang. Kita tidak ada perasaan benci antara kita. Itu Islam sebenarnya. Itu yang kita nak bawa. Mudah-mudahan kita jadi contoh masjid ini. Subuh insya-Allah macam Jumaat insya-Allah. Mana setiap orang ambil peranan. Itu sajalah. Saya rasa kalau cakap panjang lagi, kita dah pukul apa? Kata pukul 9 nak berhenti, tak berhenti. Saya berhenti setakat ni lah. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid, pada pengurusi dan pegawai-pegawainya. Dan kami ucap terima kasih lah. Dan apa kekurangan yang kita buat, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita lakukan ini mendapat keridaan-Nya insya-Allah dan dapat taufik hidayahnya. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a, qalban khashi'a wa lisanan zakira wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.